Pertama dan selamanya kita mengucapkan puji-pujian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas izin dari Allah, hidayah yang Allah berikan kepada kita, rahmat Allah, kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini, pada hari Isnin jam 10.30 pagi. Yang mana kita masih lagi sedang memahami suratul Fatihah, yang mana kita akan masuk pagi ini ayat yang ke-7, iaitu ayat terakhir di dalam suratul Fatihah. Ayat yang ke-7 ini masih lagi berkaitan dengan doa yang telah kita minta pada ayat yang ke-6. Minggu lepas kita dah belajar ayat yang ke-6, iaitu kita berdoa kepada Allah minta apa? Bimbing dan istiqamah. Kita minta kepada Allah hidayahkanlah kita semua jalan yang lurus. Jadi doa kita itu, permintaan kita itu adalah merupakan pembuktian bahawasanya pada ayat yang sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-5, kita telah membuat satu aku janji bahawa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam banyak-banyak kita perlukan pertolongan daripada Allah adalah menunjukkan kita semua mana satu jalan yang lurus yang kita nak ikut. Tapi bukan sekadar nak ditunjukkan sahaja, tetapi kita minta kepada Allah supaya Allah membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita supaya kita ikut jalan yang lurus itu. Jadi apabila kita dah berjalan menggunakan jalan itu, kita bimbang kita akan belok ke kanan atau ke kiri, maka kita juga meminta kepada Allah supaya istiqamahkanlah kita. Itulah makna hidayah yang kita pohon kepada Allah pada ayat yang ke-6. Dalam masa yang sama, jalan yang lurus itu diterangkan. Apa ciri jalan itu? Apa signboard dia? Setiap jalan dia akan ada signboard lah. Kiri kanan berapa kilometer, ni jalan apa, lebuh raya, suka, duka, semua ada. Jadi jalan lurus yang kita minta tu ada ciri dia tu, ada dia punya tanda dia. Tanda dia adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang engkau pernah mengurniakan nikmat ke atas mereka. An'amta 'alaihim maknanya yang pernah mendapat nikmat ke atas mereka. Maknanya jalan lurus yang kita minta tu, rupanya jalan itu ada orang sebelum kita dah pernah lalu, dah pernah ikut dah. So macam mana mereka boleh ikut jalan yang lurus tu? Sebab mereka telah diberikan nikmat an'amta. Mereka diberi nikmat apa? Nikmat mendapat hidayah seperti yang kita minta itulah. Kita kan minta jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus kita minta tu sebenarnya Allah pernah bagi dah pada orang sebelum kita yang dinamakan nikmat an'amta. Nikmat mendapat hidayah jalan yang lurus. Okey, jaga situ. Dalam masa yang sama, kita minta kepada Allah supaya jangan bawa kita ni memilih jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan pula jalan orang yang telah Allah murkai ke atas mereka. Maknanya ada satu jalan lain. Jalan itu jalan yang pernah diikuti oleh orang yang Allah murka. Jalan satu tadi jalan orang yang pernah mendapat nikmat hidayah.
Jalan satu lagi, jalan orang yang Allah pernah murka. Orang murka ni dia ikut jalan tu. Kita tak nak ikut jalan tu. Lepas tu ada satu lagi jalan. Waladhdallin. Iaitu bukan pula jalan orang yang sesat. Ada satu lagi jalan. Jalan tu dilalui, digunakan oleh orang yang sesat. Okey. Mana ada berapa jalan? 3 jalan. Jalan pertama, jalan orang yang Allah pernah memberi nikmat, hidayah tu, jalan yang lurus tu. Jalan yang kedua, jalan Allah yang Allah murka, merujuk. Contoh dia yang Nabi sebut dalam hadis adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini mereka memiliki ciri manusia yang Allah murka kepada mereka. Dan jalan yang sesat tu adalah jalan orang Nasrani. Adalah jalan orang Kristian. Okey. Kenapa orang Yahudi itu dipanggil orang yang dimurkai? Sat lagi kita terangkan. Kenapa orang Nasrani digelar orang yang sesat? Sekejap lagi kita akan terangkan. Kalau waktu kita akan terangkan. Maknanya ada 3 jalan. So agak-agak jalan yang kita hidup sehari ni 24 jam ni jalan yang mana? Kan? Jadi kita kena kaji lah. Kita kena cari jawapan. Jalan yang pernah Allah memberi nikmat kepada mereka ni siapa dia? Betul tak? Kalau jalan orang yang Allah murka, kita tahu dah Yahudi. Nasrani sesat, orang Nasrani. Tapi siapa jalan orang yang pernah Allah beri nikmat itu? Maka jawapannya kita kena cari dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Rupa-rupanya ada Allah sebutkan mereka yang pernah mendapat nikmat itu. Allah sebut dalam surah perempuan. Yes, surah An-Nisa ayat yang ke-69. Surah Nisa ni surah yang keempat. Okay, ayat nombor 69, ayat itu Allah memberikan jawapan. Siapa an'amta alaihim tu? Maka kalau buka dalam ayat tu, An-Nisa 69 tu Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang sentiasa taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzi, akan ditempatkan bersama dengan orang an'amtallahu alaihim, bersama dengan orang yang pernah Allah memberi nikmat ke atas mereka. Tapi Allah tak sebut lagi siapa dia. Cuma Allah bagi tahu siapa. Kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasul, nanti kita akan diletakkan bersama dengan orang yang pernah Allah bagi nikmat kepada mereka. Siapa mereka tu? Baca ayat sampai habis, kita akan jumpa. Nombor 1, minan nabiyina, di kalangan para nabi dan rasul. Yang kedua, wasaddiqina, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ni maknanya hati mereka, mulut mereka selari dengan perbuatan mereka. Itu orang yang benar. Orang yang benar contohnya lebih spesifik macam Abu Bakar Siddiq adalah orang yang benar, sentiasa membenarkan. Macam Maryam juga dipanggil Siddiqah, orang yang benar. Orang yang benar ni maksudnya orang yang dia bukan sekadar dia cakap, tapi dia buat. Dia kata saya beriman pada Allah, tapi dia tunjukkan bukti dia beriman. Saya cinta kepada Rasul, tapi dia buktikan dengan perbuatan. Itulah orang yang benar. Yang ketiga adalah wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, yang sanggup korbankan harta benda, bahkan nyawa, semata-mata untuk memastikan Islam ini dapat
berjalan, dapat berkembang. Kumpulan yang satu lagi, Allah kata wassalihin, di kalangan orang-orang yang salih. Dapat? So empat kumpulan inilah rupa-rupanya yang pernah Allah memberi mereka nikmat hidup di atas jalan yang lurus tu. Ini bermakna kita minta kepada Allah, ya Allah, kita nak hidup macam para nabi. Kita nak hidup macam orang yang benar. Kita nak hidup macam orang yang sanggup berkorban untuk agama dia. Kita nak hidup macam orang yang salihin. So kalau cara hidup kita tu sama, selari dengan empat kumpulan ni, maka kita telah mendapat jalan yang lurus. Jadi kena kaji lagi lah macam mana para nabi dan sebagainya tu. Okey, dapat? Faham ya? Okey. Jelas? Okey. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak ada jalan yang lain mereka mengikut jalan empat kumpulan tadi itu. Jalan para sahabat daripada siddiqin, jalan salafu salih. Lepas tu kan ayat hujung tu Tuhan kata dekat ayat 69 An-Nisa tu, keempat-empat kumpulan inilah kita sebut dengan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman yang sebaik-baiknya. Selalu kita doakan kalau orang meninggal kan, semoga ditempatkan rohnya di kalangan orang-orang yang soleh. Tapi dari sudut ranking empat kumpulan tadi tu, yang paling atas sekali Nabi lah, siddiqin, syuhada, wassalih. Okay. Jadi kita dah dapat lah jalan tu. Jadi dia punya tindakan dia, kita kena lihat lah, adakah kehidupan kita, seharian kita, cara kita bekerja, cara kita bersama dengan manusia lain, hidup kita tu lah, adakah kita ikut macam para nabi dan orang-orang yang disebutkan tadi. Itulah jalan yang lurus. Okey. Maknanya jalan tu boleh cari tak, boleh jumpa tak? Boleh lah, sebab kita tahu dah kisah para nabi siapa, kita tahu kisah para siddiqin tu siapa, macam para sahabat contohnya. Kita tahu kisah orang-orang yang salih, salihah, kita tahu dah. Okay. Dah jelas kat situ? Baru kita masuk kepada perbincangan al-mawdu' ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Al-mawdu' bi 'alaihim waladhdallin ni, mereka ini kenapa dikhususkan mereka, bukan orang lain, nanti kita sebut sikit-sikit lah. Okey. Golongan yang pertama Allah sebut dulu mereka dimurkai adalah merujuk kepada orang yang Yahudi. Orang Yahudi ni, mereka pernah dapat kitab tak? Sebab tu mereka dipanggil Ahlul Kitab. Mereka ada special nama tu, gelaran tu tak boleh bagi kepada orang lain. Iaitu orang Yahudi, Nasrani, mereka dipanggil Ahlul Kitab. Mereka pernah menerima kitab-kitab dari Allah tu. Kitab apa? Macam kitab Taurat, Zabur, Injil. Semua tu dipanggil Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni, dua kumpulan ni merupakan manusia yang dihantar Rasul yang paling ramai. Rasul yang Allah hantar paling ramai adalah kepada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni merujuk kepada yang beragama, yang mempunyai kitab-kitab lah.
Terima kasih kawan keladi. Oh, syukuran. Dia sebut syukuran. Alhamdulillah. Okey, boleh faham Dia pernah kerja Arab tu. Okey. Tapi nak kena perincikan lagi. Okey. Kenapa Allah susun Yahudi dulu baru Nasrani? Okey, cara ringkas dia, cara ringkas. Orang Yahudi ni orang sesat juga. Faham tak? Orang Nasrani pun Allah murka juga. Tapi kenapa dipakaikan orang Yahudi, orang yang Allah murkai, berbanding nak guna orang yang sesat? Kerana dosa orang Yahudi ini lebih banyak, lebih berat daripada orang Nasrani. Dia punya pelanggaran, dia sikap mereka ni lebih teruk daripada orang Nasrani. Saya ada buat satu kelas online, memang belajar satu Ahad malam Yahudi menurut Al-Quran. Semalam kita dah belajar. Nanti saya kongsikan nota. Kalau baca semua ciri-ciri orang Yahudi ni, kalau depan kepala maka tu sepak je orang Yahudi. Memang dia jahat. Dekat Al-Fatihah, Al-Fatihah ni dia sekadar bagi tahu orang yang dimurkai tu orang Yahudi. Tapi nak tahu jawapan kenapa, apa mereka dah buat ni, sampaikan Allah labelkan mereka orang yang dimurkai ni. Allah murka. Baikkan kalau Allah murka, maknanya habislah. Bukan kita yang murka, tapi Allah yang murka. Jadi surah selepas dia, Al-Baqarah kata apa? Saya akan ceritakan apa ciri-ciri mereka dimurkai. Termasuklah masuk dekat dekat surah Al-Baqarah. Lepas tu dekat surah Al-Maidah disebut satu-satu. Anda tahu tak orang Yahudi mereka pernah membunuh Nabi-Nabi? Terbukti ada dalam Quran. Ada sebahagian orang Yahudi, mereka ulama-ulama mereka ni jahat. Yahudi ni, ulama-ulama mereka rahib-rahib ni, mereka ubah kitab Taurat, mereka tafsir lain. Mereka kata Allah ni macam-macam tau. Tak ada dia kata Allah tu, dia kata Allah tu macam-macam macam mana. Mereka kata Allah Ta'ala ni bakhil. Dia kata Allah Ta'ala ni faqir. Apa lagi yang mereka tak buat? Bunuh orang. Biasa. Orang Yahudi ni mereka mendakwa mereka adalah ahli syurga. Kalau masuk neraka pun sekejap je, dia kata. Mereka mengaku mereka anak Allah. Istimewa. Mereka mengatakan mereka kekasih Allah. Mereka sanggup menjual nama Ibrahim. Abraham ni terkenal. Semua agama pakai nama dia. Sebab Ibrahim kan bapa bagi segala para Nabi. Mereka sampai kata Ibrahim tu Yahudi. Nasrani pula kata tak, dia tu adalah Nasrani. Okey, tapi hakikatnya tidaklah. Apa lagi dia tak buat? Banyak ni. Orang Yahudi ni tak boleh percaya kata-kata mereka. Betul. Yang tak boleh pakai janji, yang kutuk Islam, ada banyak lah. Nanti saya berikan nota pasal Yahudi, nanti saya beri. Semalam kita belajar Yang munafik sungguh lah. orang Yahudi ni mereka kafir. Orang Yahudi sebenarnya mereka kafir. Orang Yahudi ni mereka dimurkai oleh Allah, bukan murka satu tau. Kalau baca Al-Quran Allah murka. Okey. Memang Allah dah cakap jangan percaya Jadi, langsung orang Yahudi ni. Lepas tu orang Yahudi ni mereka ini orang yang Allah laknat. Allah declare mereka dapat laknat. Allah panggil mereka orang yang sesat. Macam-macam panggilan dia. Jadi memang patut mereka mendapat, sampai bila-bila mendapat cap mohonnya adalah orang yang Allah murkai ke atas mereka. Jadi mereka orang Yahudi kat Madinah tu sebenarnya mereka mengikuti perangai nenek moyang mereka Bani Israel yang jahat. Bani Israel ini sikit je yang beriman. Sebab itu kita kena bedakan antara Bani Israel dengan istilah Yahudi. Kena bedakan. Kita boleh kata semua orang Yahudi berasal daripada keturunan Bani Israel. Tetapi
bukan semua Bani Israel itu Yahudi. Faham tak? Yahudi ni, ini adalah satu istilah gelaran yang Allah gunakan khas kepada orang Yahudi yang duduk di yang bermula apabila mereka berada di Madinah. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad tak dipanggil Bani Israel. Bani Israel sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa tu Rasul Bani Israel. Okey. Tapi setelah Allah turunkan Quran, maka Allah lah yang memakaikan istilah Yahudi. Sampailah kita ke hari ini. Jadi Yahudi ni apa? Bangsa agama. Tapi dalam Quran bukan semata-mata ada perkataan Yahudi. Jumpa tak perkataan dalam Quran Yahudi? Tak jumpalah Y-A-S-U-D itu. Yahudi tu Allah guna 3 istilah. Allah guna Al-Yahud, Ya, Ha, Waw, Dal, Yahud. Dek tu tak payahlah, tu saya bunyikan je. Satu lagi lepas huruf Dal tu jadi Ya. Yahudi. Kadang-kadang Allah guna Hadu. Ha, alif, dan waw, alif. Hadu. Semua itu pasal orang yang Yahudi. Jalan. Orang Yahudi ni macam-macam lah. Jadi perangai mereka tu, DNA mereka tu sampailah ke Yahudi hari ini. Kalau setakat nak bunuh orang, kalau Nabi pun mereka boleh bunuh. Setakat nak bunuh orang Palestin, ada kisah. Kalau baca dalam Quran, mereka berpegang mereka je agama yang benar. Islam tak benar, Nasrani pun tak benar. Dia kata agama yang Allah terima Yahudi dalam Quran. Sampaikan mereka pernah datang satu delegasi daripada Nasrani jumpa Nabi dekat Madinah. Masa Yahudi dekat Madinah lah. Mereka kutuk Nasrani tu. Yahudi ni dia merasa mereka mulia. Tetapi Yahudi ni itulah dia ada semua. Apa penyakit ada kat mereka? Semua ada. Apa penyakit ada pada orang munafik? Ada pada orang Yahudi. Apa yang pada Yahudi tu ada pada orang munafik. Memang manusia yang jahat lah. Manusia yang memang tak tahu nak kata apa. Memang cakap twist and turn. Jadi waktu baca ghairil maghdub ni, tapi ada beberapa perangai orang Yahudi kadang-kadang kita tak perasan, kita terikut. Okey. Caranya nantilah saya bagi nota tu, boleh baca dia. InsyaAllah. Okey. Jelas. Ada soalan tu Yahudi. Yahudi ni dia sebenarnya bukanlah ayat tu spesifik, bukanlah ayat tu maksudnya ayat tu sebenarnya terpakai sampai sekarang. Maksudnya siapa-siapa yang memiliki ciri-ciri macam orang Yahudi itu termasuk yang kita minta doa ni. Bukanlah jalan orang-orang yang Allah murkai. Maknanya bukanlah jalan-jalan orang yang kau labelkan mereka dapat Allah murka. Orang Yahudi ni, Ahlul Kitab ni, mereka ni ada ilmu. Mereka tahu Nabi Muhammad tu. Tahu tak macam mana mereka tahu? Nanti saya bagi nota kitab Taurat. Tahu tak Al-Quran? Dia cerita tentang kitab-kitab dulu. Bagusnya Quran ni, dia combine semua kitab dulu ada di dalam Quran. Quran menceritakan tentang kitab dahulu. Sebenarnya dalam kitab-kitab Taurat dan Injil sudah tertulis Muhammad tu ciri dia apa, dia tak boleh baca, dia tak boleh tulis dengan tangan kanan,
perangai dia apa. Orang Yahudi tu dia tahu. Tapi diorang mereka tak jumpa lagi batang tubuh orang tu. Lepas Nabi hijrah masuk dekat Madinah, baru mereka melihat, oh, inilah Muhammad tu. Tapi mereka tak nak menerima. Maknanya orang Yahudi ni, mereka memiliki ciri tahu tapi tak nak terima. Tahu tapi tak nak ikut. Okay, betul, Allah murka sangat. Bahaya ya kalau kita tahu sesuatu tapi kita tak nak buat ni, macam berat juga, moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat keyahudian. Okey, tak dapat dah. So kena belajar. Kalau nak baca kisah orang Yahudi dalam Quran banyaklah, tapi satu-satunya surah yang Allah sebut tentang Yahudi adalah surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ini surah yang duduk dalam juzuk 28 selepas surah Al-Mujadalah. Surah tu namanya surah Halau. Surah pengusiran Yahudi Bani Nadir. Yahudi zaman Nabi ni sebenarnya mereka nak bunuh Nabi. Itu yang mereka pernah racun dengan racun daging Nabi nak makan tu. Itu mereka berjaya. Tapi sempat diberitahu oleh Allah bahawa dekat makanan tu ada racun. Maknanya Nabi pun tak tahu. Benda yang ghaib. Sebab itu Nabi halau mereka keluar daripada Madinah. Tapi zaman Umar lah yang halau totally, dia bersih. Betul orang Yahudi berdulu ni, mereka memang kena halau kan. Itu yang kita dengar macam mana mereka boleh masuk Palestin tu. Kes daripada Hitler. Dia bunuh semua Jews ni. Jahat, Yahudi ni jahat. Okey. Itulah al-mawdu' yani. Jadi waktu baca doa tu faham tak? Oh, siapa tu al-mawdu' yani. Okey, waladh-dhalim pula adalah orang yang sesat merujuk kepada orang Nasrani. Orang Nasrani ni kita tahu adalah orang Kristian lah. Tahu kan bila dah munculnya agama Nasrani ni, dia berlaku selepas diangkatnya Nabi Isa naik ke langit. Tapi siapa yang rancang nak bunuh Nabi Isa tu? Bani Israel lah. Bani Israel. Tahu tak kenapa mereka Bani Israel ni, maksudnya Yahudi lah, kenapa mereka tak suka pada Nabi Isa? Agak-agak tak dengar tak cerita tu dalam Quran? Okey, Nabi Isa mak dia siapa? Maryam. Macam mana Maryam boleh dapat Nabi Isa? Yalah, mana suaminya? Ya. Dalam Quran, salah satu kesalahan orang Yahudi, mereka telah mentohmah kesucian Maryam. Jadi kena baca kisah surah Maryam lah. Sebab Maryam adalah Bani Israel. Dia adalah keluarga Imran. Dia dipanggil Ali Imran. Kita baca Quran, tak, Maryam kalau ikut dia tu, ketika dia nak mengandung, nak salimkan si Nabi Isa tu, sampai Maryam ni tak mati. Ya Allah, matikan aku. Sebab dia tahu apa yang akan berlaku. Duduk seorang-seorang jauh pada orang nak menyalin anak Maryam. Kan? Sebab itu mereka anggap macam Nabi Isa ni nasab dia teruk lah, faham kan? Macam kita panggil anak tidak satar, macam tu. So mereka sangat anti kepada Nabi Isa. Tambah pula Nabi Isa ni dia ada kitab Injil. So kitab Injil ni fungsi dia
dia macam kitab yang membetulkan apa yang ada dalam kitab Taurat tu. Dia macam kitab tu macam support sokongan kepada kitab Taurat tu. Jadi kitab Injil ni ada mengubah beberapa maklumat yang telah Allah nak ubah lah. Itu yang akhirnya mereka berpakat dengan raja. Mereka nak tangkap, nak bunuh Nabi Isa, tapi Allah tukarkan dengan orang lain. Itu kita baca kat surah Ali Imran. Lepas peristiwa Nabi Isa naik ke langit tu, tak lama kemudian baru munculnya agama Nasrani yang memuliakan Nabi Isa, sehingga kan mereka percaya Nabi Isa itu adalah, Nabi Isa ni mempunyai DNA ketuhanan. Tahu DNA ketuhanan? Maksudnya, sebab itu ada yang menganggap Nabi Isa ni adalah anak Allah. Sebab isu siapa bapa dia. Lepas tu Nabi Isa ni sangat special kejadian dia. Lepas tu Nabi Isa kan dia ada beberapa mukjizat. Dia boleh hidupkan orang mati. Mukjizat dia bermula daripada dia lahir lagi. Dia boleh bercakap. Dia boleh, kalau ada orang buta mata, dia boleh sembuhkan daripada kecil. Dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh buat burung dengan dia tiup je daripada tanah liat. Jadi, so dia memiliki ciri-ciri yang sangat berkuasa. Akhirnya, orang Nasrani ni dia menganggap Isa tu mempunyai kuasa Tuhan. Ada yang kata dia anak Tuhan, ada yang kata dia salah satu daripada 3 Tuhan. Sampai mereka menganggap Maryam tu pun Tuhan, anak dia tu pun Tuhan, Allah tu Tuhan. Trinity. Sebab tu kita kata syirik. Syirik berkongsi lah. Sebab tu kita tak boleh menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan tu, Trinity tu. Okey. Jadi, kenapa mereka boleh, maksud macam orang Nasrani kan? Maksudnya, kenapa mereka dipanggil sesat? Kerana mereka berpegang buat sesuatu tu tanpa berdasarkan kepada ilmu. Dia boleh tengok Alkitab. Alkitab dia tahu tentang kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad tu, tapi dia tak nak ikut. Tapi orang Nasrani ni isunya pada mereka ikut apa kepercayaan orang yang dulu. Mereka kata Isa tu adalah anak Allah, mereka ikut sampailah hari ni. Sebenarnya orang Kristian, mereka pernah datang berdialog dengan Nabi dekat Madinah. Kita kena faham ya, dekat Madinah pada zaman Nabi hanya Nabi berhadapan dengan orang Yahudi. Sekeliling dia, dalam dia ada orang-orang Yahudi. Tapi orang Nasrani banyak duduk di Yaman. So mereka datang, mereka duk nak kata bahawa betul lah dakwaan mereka kata Nabi Isa tu Tuhan sebagainya. So Nabi pun bagi satu hujah. Nabi bawa alasan apa? Nabi bawa alasan Nabi Adam lebih hebat tak kejadian dia berbanding Nabi Isa? Nabi Isa boleh wujud tanpa ayah. Nabi Adam tapi tak pernah orang memuliakan Nabi Adam. Tak ada agama kata Adam adalah anak Tuhan. Patutnya dia lebih layak kata dia anak Tuhan, lagilah special. Kat situ pun mereka dah mati akal lah. Ada surah Al-Imran, Nabi kata sebenarnya Isa tu sama je macam Adam. Dia berdasarkan kepada Allah kata kun fayakun. Allah boleh buat. Tapi ialah dia tak nak keluar daripada pegangan yang macam tu yang Allah kata mereka dalam golongan al-dhalin yang sesat. Sesat tu sebab dia memegang kepada kepercayaan yang
sesat tu. Yang benarnya, kalau bukan jalan sesat, jalan yang benar Isa tu adalah Rasul dan hamba Allah. Itu baru betul. Macam kita sayang dekat Jesus. Betul tak? Kita sayang Jesus. Betul tak? Sayang tak Nabi Isa, sayang pada Nabi kita. Tetapi sayang kita itu tidaklah sampai menganggap bahawa Isa itu adalah anak Allah ataupun Allah. Okey, jangan kat situ. Itu bedanya kita dengan orang Kristian. Samanya kita dua-dua muliakan. Tapi bedanya kita tidak melampaui batas dalam memuji dan mengangkat mana-mana manusia sekalipun para Nabi. Okey, kalau nak cari dalam ayat Quran yang kata orang Nasrani ni memang mereka sesat, ciri-ciri mereka sesat ni, pertama kita boleh tengok dekat surah Taubah. Okey, surah Taubah ayat nombor 30. Kita akan jumpa dekat sana orang Yahudi, mereka ada menganggap Allah tu ada anak lelaki namanya Uzair. Orang Nasrani menganggap anak Allah tu adalah Nabi Isa. Okey. Satu lagi ayat dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 73. Maafkan saya, ayat nombor 73. Satu lagi ayat surah Al-Maidah juga, ayat 116. 116 ayat 73 dengan 116. Okey. Sudah faham ke enggak faham? Okey. Lepas tu kita pun doa amin. Okey. Kenapa Allah tidak menyebut tentang orang musyrikin? Sedangkan ada satu lagi kumpulan lain, iaitu musyrikin kan, iaitu orang yang menyembah berhala dengan patung-patung ketika di zaman Nabi itu. Kenapa tak dipanggil Majusi pula, penyembah api? Kerana kedua-dua kumpulan ini adalah kumpulan yang besar. Apalagi hari ini kalau kita susun agama-agama yang besar, apa Islam, Kristian. Okey. Dalam ayat tadi tu kan, kenapa disebut yang al-maghdub dulu baru waladhdallin? Kenapa susunannya macam tu? Kerana ini dipanggil ilmu. Kalau kita perhaluskan lagi faham ayat dia, sebenarnya setiap kalimah yang Allah guna ni dia boleh diinterpret lagi. Tapi sebab saya tak nak terlalu dalam sangat, takut nanti makin dalam perasaannya. Okay, tapi saya akan terang. Dapat dah faham yang benda utama tu, baru kita masuk pada dalam sikit. Susunannya, Allah ni, ingat, itu adalah ayat Quran. Allah berkata-kata. Jadi kalau Allah berkata-kata ni, dia ada mesej di sebalik dia guna tu. Okay, contoh, kenapa dia susun al-maghdubi alaihi waladhdallin? Okay, yang pertama, memang dari sudut sejarah, Yahudi itu wujud dulu sebelum Nasrani. Agama Yahudi itu wujud dulu sebelum Nasrani. Okay, yang kedua, kenapa sebut Al-Maghdub dulu merujuk pada Yahudi? Kerana orang yang paling dekat dengan Nabi adalah Yahudi. Sebab Nabi berjiran dengan Yahudi. Okay.
Sebab yang ketiga, kekafiran orang Yahudi itu lebih teruk daripada orang Nasrani. Okay. Faham tak? Okay. Okay. Dah. Lepas tu pula, kalau dalam kesikit lagi, mula-mula kan Allah sebut orang dapat nikmat. Nikmat ni rahmat. Dan rahmat lawannya murka lah. Sebab itu yang paling tepat disebutkan dulu mesti dimurkai. Supaya nanti an'amta alaihim, terus lawan dia al-maghdub bi'alaihim. Itu di antara sebabnya. Okey. Okay. Macam ayat yang ketujuh tadi, kenapa Allah sebut dalam kata kerja verbs yang berbentuk past tense bagi an'amta alaihim? Kenapa Tuhan tak kata jalan yang engkau akan beri mereka nikmat? Kenapa tak cakap dalam bentuk future tense ke, ataupun jalan orang yang engkau sedang beri nikmat ke? Kenapa Allah guna an'amta, yang engkau telah memberi nikmat? Itu pun ada mesej di sebalik itu. Kenapa? Betul. Maksud dia adalah, yang pertama, kalau Allah guna dia fi'lul madhi, present past tense, ia nak menunjuk kepada kepastian wujud. Telah buat. Kemudian pula adalah nak menunjukkan bahawa jalan tu dah pernah ada dan dia tetap macam ni. Apabila guna fi'il madhi nak menunjukkan kepada dia macam ni. Dalam Quran banyak kadang-kadang Allah guna perkara, Allah guna kata kerja dan lepas, sedangkan benda tu ada masa belum berlaku. Kalau Allah guna fi'il madhi ni maknanya benda tu dah pernah dapat, dah pernah diberi. Nak menunjukkan benda tu pasti. Okey. Macam yang Kak sebut tadi tu betul lah. Sebab sudah ada Nabi-Nabi yang terdahulu. Ya. Sebab ada juga kan yang macam dulu kata, kalau macam yelah takutnya dia bagi tahu ni sebab kadang akhir zaman tu kan ada yang korang kata ada keluar Nabi lain tu kan, mungkin pun message yang nak disampaikan di sini. Okey. Betul. Sebagai Okey. Daripada cerita An'amta alaihim tadi, kita dah tahu 4 komponen tadi. Dia memberikan kepada kita cara dapat petunjuk lah. Kan? Maksudnya dia punya tindakan dia kena kaji lah 4 tadi tu kan. Supaya kita benar-benar ikut jalan yang lurus. Okey, ada apa-apa soalan tak? Pertanyaan tak untuk ayat ke-7 ni? Ini macam khatam tu ni. Tapi belum lagi habis sebab minggu depan kita akan buat rumusan daripada ayat 1 sampai ayat 7. Gunakan nota saya ada bagi yang PowerPoint tu. Ada tak nota satu lagi yang saya ada bagi yang tu kronologi tu, yang gambar tu tu. Ya, yang itu kita akan guna minggu depan. Nanti saya berhutang nota Iyyaka na'budu dengan 567. Otak tidur saya 567. Okey. Ni sebab tadi Ustaz sebut tu je kan. Bukan kata tadi Nabi Muhammad tak boleh menulis dengan tangan kanan. Maksudnya
Bukan. Maksudnya Nabi ni dia tidak menulis. Dia tidak boleh membaca, dia tidak boleh menulis. Sebab dalam kitab-kitab telah tercatat Nabi itu dia ummi. Dia tak boleh baca, tak menulis. Sebab itu orang Yahudi ni mereka kenal Nabi Muhammad ni seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka tahu Muhammad ni. Tapi disebabkan kesombongan, sombong ni akan menutup segala kebenaran. Itulah orang Yahudi. Sebab mereka duk ingat Rasul yang mereka tunggu tu Rasul daripada Bani Israel, antara dia. Tiba-tiba daripada Bani Ismail, daripada Nabi Ismail iaitu kepada Nabi Muhammad. Lepas tu pula orang Yahudi ni, mereka masa dekat Madinah, mereka ni selebriti tau. Mereka ni sangat dimuliakan oleh orang Arab sebab mereka tahu mereka ahli kitab kan. Tapi apabila Nabi sampai dekat Madinah, habis mereka tak lagi beri perhatian. Dia banyak sebab lah. Sepatutnya dia hidup lagi. Sebab tu ialah, sebab tu di antara jasa baik dia lah. Tu yang ada anti-semitic tu kan. Memang orang Yahudi ni memang dia jahat lah. Mereka kafir lah. Mereka kata mereka kafir. Mudah je, siapa tak ikut Islam, dia tak terima Quran, dia kafir. Sekalipun dia ada gelaran Ahlul Kitab. Istilah Ahlul Kitab tu bukan immunity untuk dia, tak dia. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Persoalan ya. Orang Yahudi dia agama dia create sendiri. Agama Yahudi. Agama dia create sendiri. Dia orang yang bermuka-muka kan. Dalam Ada juga dia talam dua muka pun ada. Orang munafik. Ya. Dia sangat, maksudnya mereka banyak bermusuh dengan orang Islam. Macam-macam mereka buat nak halang orang Islam. Kata tadi ada yang kita terikut perangai orang Yahudi. Bagi contoh satu. Perangai orang Yahudi. Contoh kalau macam talam dua muka. talam dua muka. Orang Yahudi ni kalau dia puasa kan. Orang Yahudi ni puasa dia tak suka bersahur. Puasa? Dia puasa juga. Sebab tu Islam kita bangsa. Nabi kata faslu siyam, pembeza puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah pada sahur. Nabi kata Kena bangun minum. ini puasa sebab macam ni. Sebab tu mereka ahli kitab. Sebab tu dalam kitab-kitab mereka ada beberapa persamaan. Jadi kalau kita nak ajak mereka masuk Islam, menggunakan yang persamaan itu. Sebab tu zakir naik apabila dia hujah, dia akan cari persamaan. Sebab tu kita kena ikut sunnah Nabi kan. Ya. Sebab tu Yahudi, kalau nak tahu sejarah macam mana ada puasa 10 Muharram tu, puasa Ashura tu, pada 10 hari bulan Muharram kan orang puasa Ashura. Puasa hari ke-10. Lepas tu ditambah hari sebelum 9 tu Taksu'ah lah bahasa Arab tu. Masa Nabi sampai kat Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi ni memuliakan pada tanggal 10 Muharram tu. Jadi mereka kata hari ini kami mengenang kemenangan Nabi Musa berjaya melepasi Laut Merah dikejar oleh Firaun. So mereka berpuasa tanda syukur. Jadi daripada hadis itu menunjukkan Firaun ditenggelamkan pada 10 Muharram. Lepas tu Nabi kata, kalau korang pun mengenang rasa syukurnya Musa, aku lagi patut untuk ikut Musa, kenang Musa sebab aku Nabi kan, Rasul. Jadi itu Nabi suruh para sahabat puasa. Tapi para sahabat rasa agak janggal sebab
kalau puasa 10 sama macam dia orang. Itu Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, kita tambah 1 hari lagi, 9. Itu puasa 9 dan 10. Kena kembang. Sejarahnya Yahudi berpuasa. Dan sembelihan orang Yahudi pun boleh dimakan oleh orang Islam jika dia memenuhi macam sembelihan orang Islam lah. Cuma ada perbezaan pendapat dalam menentukan status Ahlul Kitab tu. Adakah Ahlul Kitab tu dia mesti daripada darah daging Bani Israel, DNA Bani Israel, baru dapat layak Ahlul Kitab, ataupun kalau dia tak ada DNA Bani Israel pun tapi beragama dengan agama Yahudi, itu pun juga ada Ahlul Kitab. Berlaku perbezaan lah. Dalam mazhab Syafi'i hanya melimitkan Ahlul Kitab mesti dia Bani Israel. Dia tak boleh berkahwin. Dia tak boleh macam kita, DNA kita DNA apa? Asia kan? Contohlah kan. Kan sekali kan orang boleh ke haji kita ni daripada keturunan mana? Guna DNA. Lepas tu sekarang ni habis-habis ni takut sekarang ni sebab apa? Ada ujian DNA. Mereka dah tahu dah kalau keturunan Nabi ni DNA dia apa? Kebanyakan DNA keluar bukan yang Arab tu, pergi ke Afrika, pergi kan dia ada ujian DNA, nak tahu kita ni mana kita punya DNA kita. Jadi dalam mazhab lain dia kata Ahlul Kitab ni selagi dia beragama dengan agama Yahudi, walaupun dia bukan daripada darah daging, bukan daripada Bani Israel, dia juga dipanggil Ahlul Kitab. Ada perbezaan lah. Wallahu ta'ala. Okey, ada apa soalan tak di TikTok? Ada apa soalan ke? Jadi minggu depan kita akan buat rumusan dia, kesimpulan dia.